KPM. لا تنس ذكر الله صلاة وسلاما على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah al-yawm fi barnamij Mahir Didik TV KPM. Okey, al-yawm ma'i Aiman Sufyan bin Azman في برنامج ماهر ديدك تي في كي بي ام. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية وأمانة اليوم معلما ممتازا وهو أستاذ مرزوقي. كيف حال أستاذ؟ الحمد لله أيمن. الحمد لله. خير وأنت كيف حال؟ الحمد لله أستاذ. ما شاء الله صوتك جميل. الله أكبر. أنت أيضا ماهر في ضرب. ما الموضوع هذا الغناء؟ اوكي ان شاء الله ايها المشاهدون الكرام، ان شاء الله سنتعلم اليوم اللغة العربية. موضوعها ماذا؟ المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر هي يعني هو موضوع هام ممتعة جدا. نعم، ليس ممتع فقط لكنه هام للطلبة، فعلى الطلبة على أن يستوعبوا هذه الموضوع. اوكي أستاذ، وقبل أن نبدأ mungkin saya استخدم تحكيم. نعم. cecair pembasmi kuman. Okey, insyaAllah mungkin. Ustaz, silakan. Saya pun lupa dah Ustaz, kata dalam bahasa Arab ni kan. Mu'akim sanitizer. Okey, baik Ustaz. Baik. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah yang menarik yang akan kita bicarakan pada hari ini Ustaz? Tafadhal. Okey, insyaAllah اليوم على الطلبة أن يتعلموا المبتدأ والخبر. وكما قلت لكم من قبل أن هذا الموضوع مهم جدا، sangat penting للطلبة أن يستوعبوا بها. لماذا؟ لأن tajuk ini dia dominan fil jumlah. Okey. Maksudnya kalau nak buat ayat Ustaz kena ada mubtada khabar ni. Mubtada khabar. Kalau tidak tak jadi ayat tu orang tak faham. Cuba tengok sini contoh ya. Okey. At-talibu mujtahidun. Talibun mujtahidun. Nampak macam hatani al-ibarat ni macam sama. Betul? Tapi sebenarnya fi al-jumlah al-ula at-talibu mujtahidun fiha mubtada wal khabar. Okey. Wa hiya tufidul ma'na lis-sami'. Lakinna al-jumlah ats-tsaniyah talibun mujtahidun fil haqiqah laysa bil jumlah. Dia bukan ayat. Okey. Jadi maknanya kat sini ada dua perbezaan antara sini. Jadi pelajar kena tahu macam mana nak membuat ayat yang memberi faedah. Yang lengkaplah, yang sami boleh faham dengan ayat tu. Maksudnya ayat komplit lah Ustaz. Contoh kalau saya bagi dari segi makna lah nak faham. Alright. At-talibu mujtahidun bermakna pelajar itu rajin. Okey. Pelajar itu rajin. So mufid. Lakin kalau nakul talibun mujtahidun, pelajar yang rajin, kan lain. Pelajar yang rajin lain Ustaz. So akan tanya pelajar yang rajin kenapa? Jadi kalau ini at-talibu mujtahidun. Jadi kat sini pelajar kena tahu kaifa takwinul jumal al-mufidah. Likai yafhamu as-sami'un bihadhil jumlah. Dan kalau kita sebutkan mubtada ni asal daripada bada'a iaitu mula Ustaz. Satu perkataan yang dalam keadaan berada di mula ayat. Awal ayat. Dan khabar itu adalah khabar lah, cerita. Dan cerita kepada pelajar tersebut. Betul Ustaz? Hadha yani madza qala Aiman huwa min khasa'is al-mubtada lah. Antara ciri-ciri mubtada ayyakuna fi awal jumlah. Ini penting. Ini antara ciri-cirinya lah. Nanti kita akan berada di awal. lebih lanjut lah. Lepas tu khabar pula yatimu bihi al-mubtada. Maknanya kalau tak ada khabar,
Tak ada je mubtada. Seorang tak faham. Oh, itu pasangan dia, Ustaz? Pasangan dia. So yumkin naqul bil lughatil injiliziyah yaqul madza subject wa predicate. Oh, subjek wa predicate. Okey, subject wa predicate mungkin orang fahamlah. Okey, mungkin kita boleh pergi kepada contoh lain, Ustaz? Contoh lain al-faslu wasi'un. Okey. Yatarakkab min al-mubtada al-faslu wal khabar wasi'un. Okey. Tapi kalau kat bawah ni fil fasli al-wasi'. Dalam kelas yang luas. Oh, dalam apa kelas ceritanya? yang luas. Tak ada cerita lagi. Oh. So, orang tak faham apa ceritanya. Kalau al-faslu wasi'un, Ini kelas yang luas. the class is wide. Oh. So adalah mubtada, ada khabar. So orang Baik. boleh faham. Hadhil jumlah tufidul makna lisami'in. Lakinna law naqul fil fasl wasi' faqat la tufidul makna. Okey, So Ustaz. akan tertanya dalam kelas yang luas, kenapa? Macam tu kan? Okey, Ustaz, saya sebagai ketua kelas, Ustaz, boleh saya cuba tak, Ustaz, untuk buat ayat untuk mubtada khabar tak? Saya cuba, Ustaz. Boleh, tak masalah. Al-muallimu wasimun. Boleh, Ustaz? Al-muallimu wasimun. Boleh. wasimun. Itu betul lah. Maknanya- Al-muallimu wasimun memenuhi kriteria al-mubtada wal khabar. Tapi lau taqulu al-muallimu al-wasi'u Tak boleh? tak boleh. Tak jadi ayat. Kenapa tu, La Ustaz? tufidul makna. Oh, Dia tak jadi ada makna. tarkib. Tarkib nati yang insya-Allah kita akan belajar minggu depan ya. Tarkib okey. nati mana guru yang handsome. Tak ada cerita lagi kan? Itu cerita dia. Baik, Ustaz. Maknanya Ini pengenalan kita lah. Ni pengenalan kita lah. Kalau di atas ni kita sebut mubtada khabar, kalau bawah ni kita sebut apa, Ustaz? At-talibu mujtahidun kita nusammiha bi al-mubtada wal khabar li'annahu tawfir syurut bil mubtada wal khabar. Lakin talibun mujtahidun kita kategori sebagai tarkib. Oh, tarkib. Tarkib nati. Mana tarkib nati ni bukan ayat lah. Oh, dia Saya ada tak tarkib faham. idhafi wa tarkib nati. Dia pandai yang mana? Ingat lagi belajar zaman Baru teringat, Ustaz. Lama dah tinggal InsyaAllah ni. kita akan belajar standard dulu hada al-mawdu' fil usbul qadim. Yelah, Ustaz, kalau kita faham daripada apa-apa saja perkara yang ada, dia ada khabar dia. Naam. Dia ada cerita di Betul. sebalik dia. Macam contoh Ustaz tunjuk kat sini, at-talibu mujtahidun. Talibu, seorang pelajar itu, dia ada cerita dia. Dia rajin. Ceritanya adalah dia rajin. Sebab tu sangat penting alif lam ni ada main peranan ya. Alif lam ni main peranan. Tak boleh meletak suka-suka je. Dia ada alif lam ni main peranan. Contohlah kalau dalam bahasa Inggeris kan. Saya try alif lam ni at-talibu mujtahidun law naqul bil lughatil injiliziyah the student is mujtahidun hard working lah. Alif lam ni kat sini mean means the lah. Kalau alif tak ada lam the tu. tak jadi. So talibun mujtahidun tak jadilah. So alif lam ni antara ciri-ciri yang perlu ada min khasasiyat allati la budda alaina ala al-mubtada an yatawaffaru bihi. Ini syarat dia lah. Kalau tak jadi ayat. Yang paling penting, Ustaz, kalau kita nak nampak dia di antara dia punya tanda adalah dia ada alif lam. Alif lam wa fi awal jumlah. Okey. Baik, Ustaz. Ini sebagai satu pengenalan lah. Ya, pengenalan. Dan lepas ni kita nak cerita tentang lebih detail apakah itu mubtada, apa itu Okey. khabar. Jangan ke mana? Murid-murid, selepas ini kita akan kembali semula dalam Mahir Didik TV KPM. Ibku mana dalam Barnamij Mahir. InsyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Mahir Didik TV KPM. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية ومعنا في استوديو اليوم أستاذ ممتازا وهو أستاذ مرزوقي في الموضوع اليوم مبتدأ والخبر. Okey, Ustaz. Hari ni kita dalam subjek bahasa Arab, kita nak belajar tentang mubtada dan khabar. Dan kita dah tengok daripada sudut pengenalan dia tadi, Ustaz. Dan sekarang ni kita nak perincikan satu persatu. Dan kita nak cerita pasal mubtada terlebih dahulu. Apa benda mubtada ni, Ustaz? Silakan. Silakan. InsyaAllah nantaqil ila al-mubtada awalan. Nadhab ila al-mubtada awalan. Ma'rifatul mubtada. Taib. Ficarta. Antara ciri-ciri yang boleh jadi al-kalimah itu mubtada. Fal awal an yakuna ma'rifatan. Ma'rifatan ni apa aman Ma'rifatan ni dia ma'rifah.
makrifah ni maknanya kita mengetahui Ustaz. Okey, itu dari sudut bahasa lah. Cuma sudut bahasa. Cuma dari segi nahwu makrifah ni ialah, tengok ya. Kita nak jelaskan kadang kalau kata nama khas tak kena. Masa ingat dalam bahasa Melayu fil lughatil ya. Ma fil kalimat al-munasibah yang untuk menggambarkan makrifah. Cuma kita nak andaikan makrifah ni min asma'il makrifah fil lughatil arabiyah. Ni termasuklah ismul alam. Kalau isim alam marzuki, marzuki min makrifah juga. Itu makrifah lah. Isim alam isim alam. Aisyatu talibatun. Aisyah ada isim alam, nama khas. Okey, makrifah lah. Kalau makrifah. masjid Ustaz? Masjid tidak. Tidak. Laisa masjid ma'rifatan. Cuma kita boleh jadikan dia makrifah kalau letak alif lam. Famasalan kat sini al-muallimu yashrahud darsa. Al-kalimah al-muallimu huna makrifah. Makrifah. Makrifah bi dengan apa? Bi masbuk bi alif lam. Itu antara tanda-tanda makrifah lah. Okey. Summa nunzur ila asalis. Ana talibun. Unzur ila ana mubtada. Ganti nama. Ana isim makrifah. Kemudian makrifah dengan apa? Dengan dhamir. Kalau lah. Huwa boleh? Huwa boleh juga. Contohnya masalan huwa talibun fil jami'ah. Okey. Summa rabi. Haza pun makrifah juga. Ya. Makrifah sebab apa? Sebab ismul isyarah. Hadza min fadli rabbi. Summa nahnu ladaina allazi min makrifah aidan. Isim mausul. Summa sadis arkanul iman. Tarkib idafi. Mungkin naqul bil kalimah ukhra. Al-idafah. Hadza al-wal. Ayyakuna ma'rifah. Summa sani fi awal jumlah. Min syurut al-mubtada ayyakuna fi awal jumlah. Dia duduk depan sekali. Dia duduk depan sekali. Kedudukan. Itu biasa, kedudukan yang biasalah, lazim Maknanya kalau tengok Aisyah, al-muallimu, ana, hadza, allazi arkanul idafah kulluha fi awal jumlah. Sahih tak? Fi awal jumlah. Jadi itu antara syaratnya. Kemudian yang ketiga qad yakunu ni kadang-kadang mubtada boleh jadi nakirah. Tapi saya ingat kita tak nak cerita kat sini. Itu panjang. Itu kita cerai. Kalau ni kena tambah masa lagi. Okey. Kadang-kadang maksudnya ahyanan hunaka min kalimah nakirah yakun mubtada aidan. Lakinna bi syurut al-khassah lah. Itu terpencil lah Ustaz. Terpencil sikit Okey. Kemudian marfu. Ni dari segi hukum lah. Dari segi marfu. Kalau i'rab ni dari segi i'rab fil lughatil arabiyyah dan nakun masalan Aisyatu nu'rib ismun marfu'un bid-dhammah. Ni dari segi hukum i'rab lah. Sebab i'rab memang tak boleh lari daripada belajar bahasa Arab. Al-muallimu marfu', isim marfu'. Jadi kalau kita nak i'rab, kalau saya tanya pelajar, Aiman, ma hukmul i'rab li Aisyah? Marfu' bid-dhammah. Marfu'. Okey, soalan seterusnya, limadza marfu'? Li'annahu fi awal jumlah. Fi al-jumlah lah. Li'annahu mubtada. Itu cara dia lah. Jadi itu antara ciri-ciri mubtada yang pelajar kena tahu. Okey. Sebab dalam periksa masuk ni, dia tanya. Okey. Okey. Ini di antara ciri mubtada. Baik Ustaz, kita nak tahu pula apakah ciri khabar. Kita saya pelajar wadih semua jelas ya. Sebab sekarang kita mafi at-tulab. Jadi Aiman kena jadi pelajar lah. Saya akan jadi pelajar Ustaz. Dan Aiman lah ketua kelas, penolong kelas, bendahari, AJK semua. Saya lah AJK, saya dah berkongsi. Baik Ustaz, khobar ni Ustaz, samalah perkataannya dalam bahasa Melayu Ustaz kan? Dalam bahasa Melayu pun khobar juga. Khobar berita. Kan? Kita baca berita tu khabar berita kan? Baik Ustaz, kita nak tengok apakah pengertian khobar ni Ustaz. Okey, khobar ni cerita dia, kalau kita naqul bil lughatil malayyiyah, predikat lah. Inggerisnya juga aidan yaqul predikat. Dia maknanya dengan khabar ini dia menceritakan tentang mubtada tu apa ceritanya. Masalan, okey. At-talibu mujtahidun. Cerita pasal at-talibu mubtada. So, kita tanya, apa cerita? Apa cerita? Mujtahidun. Budak ni rajin. Jadi maknanya secara kesimpulannya, kesimpulan mana? Mubtada ni senang cerita nak faham. Cerita pasal apa? Okey. Khabar apa cerita? Apa cerita? Sebab tu khabar ni dia macam-macam lah. Ada jenis anwa'ul khabar kat sini. Kita boleh terang secara umum je lah ya. Pertama sekali kita ada mufrad. Anwa'ul khabar mufrad. Mufrad ni seketul. Single. Bukan masuk single mufrad musanna jamak laisa. Okey. Laki Nabi makna mufrad na tunggal. Perkataan seketul. Baik. Laisa syibul jumlah wa laisa jumlah. Mufrad sekarang contoh mujtahidun. Mujtahidah ni musanna tapi dia mufrad juga, jenis mufrad. Mujtahidun jamak kan, tapi dia mufrad. Dia seketul je. Perkataan tu seketul. Okey. Okey, itu yang pertama. Saya faham lagi sebab itu mufrad Ustaz Untuk kalau syibih jumlah pula macam mana? Kalau syibih jumlah ni, okey tengok ya. Gabungan antara
fil fasli harful jar dan isim majrur. Aha. Dalam kelas. Dalam kelas. Dia tidak mufrad sebab dia tatarakabu min al-jar wal majrur. Ada dua. So dia kata mufrad, dia kata tarkib. Oh, tarkib. Atau syibil jumlah lah. Begitu juga dengan wazan ni. Amamal fasli. Amamal fasli ni zaraf lah ya. Dua perkataan. Fauqas syajarati. Okey, dua perkataan juga. Okey. Oh, Kemudian okey, saya ingat untuk jumlah ismiah kita hold dulu. Okey. Sebab ini perlu pada syarah yang panjang. Kita pilih jumlah fi'liyah saja. Baik. Okey. Senang aja tengok. At-talibu yajtahidu. Dia datang dalam bentuk fi'il. Ya'ti fi'lan. Dalam kata yajtahidu kata kerja. So bila fi'il jumlah fi'liyah lah, senang aja. Oh, ada fi'il? Maknanya dia akan jadi jumlah fi'liyah. Boleh tak Aiman bagi satu contoh lain? Fi'il. Okey. At-talibu buat apa contohnya? At-talibu nasyitu. Nasyiton isim. Oh, Dia mufrad. Nampak Oh, mufrad. Kalau kita tengok sini mujtahidun dengan yajtahidu makna sama je. Cuma mujtahidun dalam isim, bentuk isim tapi yajtahidu dalam bentuk fi'il. Oh. So bila dalam bentuk fi'il jumlah fi'liyah. Okey. Dalam bentuk isim jadi mufrad. Okey. Contoh lain mungkin aku at-talibu yadrusu. Yadrusu. At-talibu yanamu fil fasli. Itu perbuatan dia lah. Perbuatan. Tidur tidur ada ya, biasalah kan tidur. Okey, baik Ustaz. Okey. Untuk menambahkan lagi kefahaman kepada murid-murid kita dan saya sendiri Ustaz, kita nak tengok contoh-contoh lagi Ustaz. Contoh lain ya. Okey, kalau kita nak tengok dari segi contoh penerangan beza antara al-farqu baina anwa'il khabar, senang tengok yang merah ni. Mahirun, seketul. Nampak tak? Seketul je. Nampak? So kalau kita nak kata lebih detail dari segi nahwu, ni isim. Oh, isim. Sifat. Kata sifat. Isim sifat. Isim sifat, kata sifat isim fa'il. Kemudian tengok yang ni at-tabibu fil mustashfa kan lain. Okey. Lain kan? Lain. Yakhtalif min mahir fil mustashfa. So maknanya kat sini atas sekali kita sebutkan seorang doktor itu dia mahir. Doktor at-tabibu mahirun. Mahirun tu datang ya'ti bi ismil mufrad. Oh, dalam bentuk mufrad, okey. Man at-tabibu fil mustashfa. Maknanya doktor di hospital. Dalam hospital. So the doctor is in the hospital. In the hospital. In the hospital tu jadi kan berbeza. Betul. Okey, kemudian at-tabibu ya'mal. Ya'mal fil jumlah. Oh, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah lah. Bekerja. So kita tak tengok pada sini tau. Kita tengok pada perkataan yang menjadi apa? Menjadi pekerjaan. Kata kunci kepada khabar tu. Ataupun apa cerita kepada tabib tadi. Ya'mal fil mustashfa. Kalau kita buang sini, at-tabibu fil mustashfa, so dia jadi kat atas ni. Oh. Nauk ni jadi apa? Nauk apa? Nauk. Jadi okey. Baik Ustaz. Dan kita yang bawah sekali Ustaz? Yang bawah sekali kita di jumlah ismiyah. Tengok pattern lah, tengok pattern ya. Amaluhu dengan ya'mal. Amaluhu dengan ya'mal. Ya'mal fi'il. Amaluhu isim dan ada satu dhamir kat sini. Kat situ. Yang raji' ala al-mubtada. Ini kalau kita cerita pasal i'rab panjang. Cuma kita nak tengok pattern. Kalau pelajar boleh dapat pattern khabar ini, maka senanglah kita nak detect jenis-jenis khabar yang ada dalam. Jadi sekarang ni kita nak buat pengukuhan sikit, kita nak buat latihan Ustaz. Okey, boleh. Kita nak detect di manakah terletaknya mubtada, di mana terletaknya khabar. Okey. Nak tanya Aiman lah ya, boleh ya, ketua kelas. Baik. Okey. Cuba tengok ayat pertama. Okey, al-hatifu az-zakiyyu manafi'u kathiratun. Okey, ainal mubtada. Ainal mubtada awalan. Ainal mubtada. Mubtada Ustaz saya cuba Okey, boleh. Saya cuba al-hatifu zakiyun. Al-hatifu az-zakiyu itu adalah mubtada. Di mana mubtada ya Aiman? Sebab dia berada pada awal. Li'annahu fi awalil jumlah. Ini penting ya. Ayu ismin yaqa'u fi awalil jumlah yakunu mubtadaan. Tak payah fikir panjang. La tufakir tawilan. Kalau jumpa ya fi'il isim di hadapan fi awalil jumlah ma'rifah, dia mestilah mubtada. Okey. Automatik, jangan fikir panjang-panjang. Baik, itu daripada sudut itu khabar. Mubtada. Dan khabarnya adalah manafi'u kathiratun. Manafi'uhu kasirah. Ni ya. Manafi'uhu kasirah ni. Khabar. Itu khabar. Jumlah ismiyah. Okey, maksud apa Ustaz? Telefon itu bermanfaat, mempunyai manfaat yang besar. Faedahnya banyak. Faedahnya banyak. So faedahnya banyak tu kan ayat. Faedahnya banyak tu menceritakan kepada telefon tadi. Baik. Dan seterusnya Ustaz?
Innahu Innahu yusa'idu tullaba fid dirasati. Okey, aina mubtada. Mubtada Ni complicated sikit ayat ni ya. complicated. Ustaz, saya cuba Ustaz. Okey. At-tullaba fid dirasati. Kenapa pula at-tullaba? Sebab dia ada alif lam Ustaz. Tapi Saya dia rasa tidak lah, Ustaz. tapi dia tidak berada di awal ayat, betul tak? Oh, betul Nampak Ustaz. tak isim yang berada di awal ayat? Innahu. Innahu ni inna ni bukan isim. Inna ni huruf. Oh. Jadi dia tak layak Tak jadi layak. mubtada. Tengok hu ni lah. Hu ni Hu ni domir domir. Ustaz. Tadi kita ada bincang kan domir antaranya ana semua tu. Inna, so inna ni pun takkid lah. Taukid. okey. Jadi kita tengok pada sini hu ni. Hu ni adalah domir berada di awal ayat, maka dia adalah mubtada. Khabarnya okey. mana? Yusa'idu. Aina khabar? Yusa'idu. Fi ayyi naw'? Aiman? Yang ni Naw' apa? fi'liyah. Fi'liyah, na'am. Sebab Anta mumtaz. hu tu merujuk kepada Pada hatif itu al-hatif, sendiri, na'am. iaitu yusa'idu, iaitu membantu para pelajar. Betul Ustaz? Jadi kalau kita nak takdirkan al-hatifu az-zakiyyu yusa'idu. Hu ni refer pada al-hatif. Refer kepada hatif tadi. Jadi inilah kemahiran yang pelajar kena tahu. Nak mencari mubtada dan khabar, ta'yin al-mubtada wal khabar fil nas. Dalam ayat panjang macam ni. Jadi kalau ada mahir, senang cerita dia. Maknanya Ustaz, selepas daripada yusa'idu tullab tu, dia jadi apa Ustaz? Dia akan jadi khabar lah tu. Itulah khabarnya. Inilah khabar keseluruhan ni sebenarnya. Panjang ni lah. Cuma dia pencetus pada khabar, bukan pencetus semua. Pencetus khabar ni lah. Okey. Kalimah yusa'idu tadi. Baik. Alright? Okey. Macam mana Aiman? Okey, nak sambung lagi? Boleh? Boleh kita sambung lagi Ustaz? Sambung lagi, alhamdulillah. Okey. Saya nak cuba buat latihan lagi supaya saya boleh faham benda ni. Al-jumlah at-taliyah. Mada? Aina wa huwa aidan Okey. wasilatun lil ittisal wa tabadulil ma'lumat. Saya faham tadi sebab Ustaz sebut tadi innahu. Naam. Jadi hu tu sebagai domir. Okey. Dan di sini kalau kita nampak wa huwa itu juga domir Ustaz. Domir. Jadi boleh ke kita jadikan dia sebagai mubtada? Soalannya? Boleh ke tak Ustaz? boleh? Boleh. Okey, saya rasa boleh Ustaz. Boleh lah. Cuma kita perhatikan kan ini style lah, style usul Arab ya. Ada wa semua ni. Ini sebagai wa ni sebenarnya kadang-kadang tak ada makna pun. Dia sekadar hiasan. Dia nak menyambung lah, Ustaz, nak menyambung. Jadi perkataan ni dari sinilah huwa. Huwa Mubtada. Khabarnya aidan mana? wasilah liittisal. Wasilatun lil ittisal ni lah. Okey. Khabarnya wasilah. Maknanya Ni Ustaz, taukid lah. huwa itu merujuk kepada hatif tadi. Naam. Aidan wasilah iaitu penyambung kepada untuk call lah Ustaz ittisal ni. Khabar lah. Khabar dia. Jadi mana khabarnya adalah wasilah. Wasilatun. Wasilah ni dia penyambung Ustaz ataupun orang Ya, kata wasilah sebagai kita satu bukan penyambung, kita medium. Medium. Orang sebab apa? Oh. Medium. Alat untuk berkomunikasi Untuk dan berkomunikasi. bergaduh. Bukan bergaduh. Bertukar-tukar tabadul. tabadul maklumat. Okey, alright. Ada lagi ya, Aiman? Boleh sambung lagi? Okey Ustaz, wa biha kadzalika nahnu nastati'u tajawwul fil internet bahtan anil maklumat. Ayat ni agak complicated panjang ya. sikit, Ni complicated pelajar nak kena sikit. detail mana satu yang jadi mubtada, mana satu. Sebab dalam sesebuah ayat bukan sekadar mubtada khabar, ada komponen-komponen lain yang datang sebagai penerang, penerang ayat, penerang khabar, mubtada. Jadi kat sini nak kena detail mana satu. Contohnya, wa biha kadzalik, nahnu. Nahnu. Nampak tak? Dari segi intonasi pun dah tahu dah. Mana mubtada? Mana mubtada? Nahnu. Tadi huwa, sekarang ni nahnu. Nahnu. Dhamir juga ya. Nampak? Simple, nahnu. Cuma yang ini kita sebut dalam bahasa Arab ar-rabut. Nahnu ni kita lah Ustaz. Kita lah. Okey. So, mana khabarnya? Aina khabar? Nastati'u. Khabar jenis apa? Aina khabar. Okey, ini khabar jumlah fi'liyah. Naam. Baik Ustaz. Tajawul fil internet maknanya dia menggunakan internet. Boleh meneroka. Meneroka. Surf internet untuk mencari ini dah jadi lain lah. Ini ayat ni bersambung, cuma dia ada peranan lain dalam ayat tu. Baik Ustaz. Jadi ini di antara kalau kita nak cari mubtada dan khabar. Maknanya kalau kita buat ayat, banyak lagi ayat Ustaz, insya-Allah kita boleh mantapkan pemahaman kita untuk mubtada dan khabar. Baik Ustaz. Selepas ini ada benda menarik yang kita nak kongsikan bersama murid-murid kita di rumah. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Mahir Didik TV KPM kembali selepas ini. Didik TV KPM.
KPM. Alright, أنتم معنا في برنامج ماهر ديدي تي في KPM. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية ومعنا في استوديو معلما ممتازا وهو أستاذ مرزوقي. Okey, Ustaz. Ustaz daripada mana ni Ustaz dengan basikal-basikal ni? خلاص تم بركوب الدراجة في الرياضة في الملعب. برياضة. الحمد لله. طيب أيها المشاهدون الكرام، هذا يعني الموقف من المواقف الذي لابد على الطلبة أن يعبروها في الامتحان مثلا. فمثلا من يمارس رياضة كل مساء عقله سليم وجسمه سليم أيضا. Itu kelebihan dia Ustaz. نعم. وكما قال الحكماء العقل السليم العقل السليم في الجسم السليم. طيب من أهداف هذا الموضوع على الطلبة التمكن من تعبير الموقف أو من وصف الموقف المعروضة lah. Masalan Aiman kan, saya tengah buat apa Aiman sekarang ni? Contohnya kita nak minta Aiman takbir apa yang berlaku mauqif sekarang ni. Saya buat Okey, saya nampak saya lah Ustaz Rukabud Darajah. Mungkin saya boleh buat ayat sikit tentang Rukabud Darajah ni Ustaz. Abir al-mauqif hada ini. Okey. Yang pertama al-akh yarkabu ad-darajah kull masa. Al-akhu yarkabu ad-darajah kull masa'in. Hadha minal ibarah al-munasibah lil mauqif. Sahih lah. Sahih Ustaz. Kemudian ada lagi apa? Wathani ركوب الدراجة صالحة لصحة الجسم. كما قلت لكم من قبل ركوب الدراجة ماذا ني صالحة. betul Ustaz. صالحة لصحة الجسم. صالحة mana dia muzakkar صالح للجسم. Sahih. Okey Ustaz, itu di antara ibarah yang kita sesuai buat ayat berdasarkan kepada pemerhatian kita pada gambar. Betul-betul. Okey Ustaz. Sekarang ni Ustaz, murid-murid kita ada nak request sikit Ustaz. Tadi Ustaz nyanyi dia orang kata sedap. Boleh Ustaz kita nyanyi sikit lagi? Tak ada masa okey kita sambung. Ustaz, sambungan daripada lagu tadi. Boleh. Boleh Ustaz Okey, Aiman main bismillah. Okey, saya main gendang Ustaz Okey, tafadhal Ustaz. Ambil sambungan tadi Ustaz. Okey. حلة الملوك لبسنا عندما كنا في أرضنا والسابغات عند الوغى والدور نلبسها الحمد لله الذي أحيانا إيمانا خوفا فيما عاقبنا طمعا لما أرحمنا إن الذي سمك السما بنى لنا رفيعا وعماده أقوى وديعماته أعلى وعماده أقوى وديعماته Lagu tu tentang apa Ustaz Boleh Ustaz share sikit tak? Lagu ni sebenarnya tentang kita nak ujian satu situasi lah. Pelajar-pelajar ni kena mahir. Selain daripada kita membaca nas di dalam ayat, pelajar kena tahu mahir lah pelbagaikan ayat itu di dalam lirik lagu. Cuma lagu ni tadi mungkin cerita tentang persediaan lah. Mana pelajar sekarang, masa sekarang ni, tempoh sekarang ni belum periksa lagi kan. Jadi mazalat tulab fil ijtihad, mumarasah, mutalaah, ad-daras, walaupun mungkin periksa lama lagi. Kemudian bila dah dekat periksa nanti kena tukar strategi. Badrul juhdi juhdan kabiran, kena lebihkan usaha. Itu analogi dalam lirik lagu tadilah. Cuma pelajar kena mahir. Bukan kita nak sekadar latihan itu di dalam nas sahaja. Kita kena kembangkan, keluar daripada kepumpung buku itu, keluar daripada kelas, pelbagaikan aktiviti. Antaranya nasyid tadilah. Maknanya dalam lagu tu sendiri ada intipati yang berguna yang boleh kita jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita, betul Ustaz? Sebab bila cerita tentang lama natahaddath an jumlah khabar mubtada wal khabar fi kulli nas, imma nas prosa biasa
jaridah, majalah atau fil Quran. Okay, mesti ada jumlah mufidah, khabar, mubtada khabar. Masalan, alhamdulillahi rabbil alamin, Fatihah kan. Bukan saja dia ada mubtada ada khabar. Kalau tak ada mubtada tak ada khabar, orang tak faham. Oh. Apa cerita? Dia tak ada cerita dia. Tak ada cerita. Aha. Masuk sebab tu pelajar kena mahir. Ni yang nak cerita tadi kan. Mentakbir al-mauqif ala talabah. Takbir masalah kat sini kita ada Ni beberapa kita bas sekolah. kita ada beberapa mauqif lah yang pelajar nak Okey. kena takbir jumlah mufidah. Kita wasful describe. Describe. Contoh Aiman ya. Masalan, okey. Dekat sini kita ada satu mauqif, mahattatul waqud. Mana mahattatul waqud? Inilah gambar. Sesi minyak, Ustaz. Sesi minyak. Okey, agak-agak apa yang kita nak cerita tentang sesi minyak ni? Sesi minyak ni, Ustaz, pertama sekali, ni ada kata Ustaz kat sini. Okey, Allah Akbar. Okey, jadi kecil lah. Okey, Ustaz. Sesi minyak ni, Ustaz, tempat kita nak isi minyak untuk kita meneruskan perjalanan seterusnya, Ustaz. Kaifa nu'abbir al-jumlah min okey. hadzal mauqif? Mungkin Kita, nadha'ul hawa. Tengok dulu, caranya lah kita tengok apa yang ada kat sini. Masalan, Okey. ada kereta, Fi sayyarah. fi sayyarah aidan lah. Sayyarah, kemudian ini mahattatul waqud juga adalah subjek. So kita nak cerita pasal apa? Oh. Pasal kereta? Pasal kereta. Itulah mubtada. Itulah mubtada. Pasal Barang dia tu. Barangnya. Okey. Masalan as-sayyaratu. Macam mana buat? Sayyarah tu jamilatun. Nah, paling simple lah. Paling simple. Paling simple. As-sayyaratu jamilatun. Mahattatul waqud masalan. Kaifa nu'abbir mahattatul waqud? Tak nak jamilah juga? Boleh lah juga. Tapi Boleh kira juga, ayat tu ayat biasa-biasa lah. Cuba kita nak kembangkan sikit. Okey, mungkin mahattatul waqudi al-kabiratun. Kabiratun. Kalau Kabiratun. al-kabirah dah tak kena dah. Oh. Kabiratun. Cumanya, bila kita nak menetapkan khobar pada satu-satu isim, kita kena ada soalan. Kena ada soalan. Contoh, kita dah dapat ladaina masalan Sayyarah hamra. subjek as-sayyarah. So kita tanya, kereta siapa? Oh. Di mana kereta itu? Aina as-sayyarah. Aina sayyarah. Ma launuha, kalau ada laun lah. Apakah warnanya? Kereta siapa? Kenapa limaza kereta tu? Limaza. Tengok. Itu antara poin-poin untuk kita nak membina khobar. Oh. Di dalam ayat lah. First kali kita kena tengok apa ada dekat sini. First itu subjek. Itu subjek. Kemudian kenapa, apa, bila, bagaimana? Sebagai dia punya khabar dia, Ustaz. Khabar. Tengok contoh yang kedua, mauqif yang kedua, Aiman. Ini Indana madha? Madha? ini hafilatul madrasah. Kalau saya tanya, Aha. ma launu hafilatil madrasah? Mana jawab? Launuhu ahmar. Ahmar ke Ustaz? Betul ya? Launuhu Ahmar Ahmar, eh? Safra lah. Safra. Ahmar merah, Ustaz. Safra. Okey, lepas tu nak tanya lagi. Okey. Man yarkabu al-hafilah? Okey, masalan. Pakcik Ali. Pakcik Ali. So, kaif nu'abbir hadhil jumlah? Kaifa nu'abbir? Okey. Man yarkabu, biasanya kalau ni sebut ni hafilatul madrasah, bas sekolah lah. Betul tak? Jadi biasa siapa pergi naik bas sekolah ni? At-tullab. At-tulab. So kita buat ayat di situ. So at-tulab jadi subjek dah. Okey. At-tulabu buat apa? Yarkabuna. Yarkabu hafilatul madrasah. Itu cara dia nak buat. Oh. Tentu pelajar kena ada kemahiran macam ni lah. Baik, Ustaz. Kemahirannya maksudnya jangan malas lah, kena fikir. Kena fikir Dan teknik tu kena betul. Okey. Jadi apa lagi Ahmad? Ada lagi mau ke tak? Ada lagi? Contoh Ustaz, kalau kita boleh kata hafilatul madrasati kabiratun. Boleh juga. Boleh juga Ustaz Cuma kadang-kadang kita ni cuma saya minta pelajar-pelajar supaya kreatif. Janganlah ayat tu sama daripada darjah satu belajar dulu bahasa Arab. Okey. Muhammad daraba al-kalba. Muhammad pukul anjing. Betul lah. Anjing. Sampai dia tentang 5, dia Itu pukul je ayatnya. je anjing tu. Sampai tentang 5 tak habis-habis pukul anjing tu kan. Dah mati anjing tu. Kalau yazhabu ilal masjid. Okey. Banyak lagi tempat yang boleh pergi. Yazhabu ilal masjid, itadukan asukan. Tapi kalau yazhabu mesti ke masjid. Ya, Banyak lagi tempat lain kan boleh pergi kan. Itulah cerita. Mana kena kreatif lah, kena. Okey, Tak kan. kalau kita tengok yang lain pula, bola tu Ustaz. Bola takraw ni. Baik, mungkin aku bola takraw fil lughatil arabiyah tak adalah. Mungkin kita nama kita kekalkan lah. Sepak takraw atau kurah. Kurah boleh lah, kurah. So daripada kurah ni Aiman, mana al-ibarah al-munasibah li kurah? Yal Abu Muhammad sepak takraw. Naam. Sahih. Sahih, Anta mumtaz. Okey. Muhammad lah. Muhammad. Itu salah satu contoh kita
Tukarlah nama. Tukar nama. Dia Haji satu Muhammad je kan. Banyak Aiman pun boleh. Aiman boleh. Azhar pun boleh kan. Betul. Tapi perasan tak Aha. Minas sana al-ula al-ibtidaiyah kita belajar nama Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Zainab. Aha. Semua itulah. Nanti kita tukar Azhar. Bukan nama Azhar ke? Yang Abu Azhar, Abu. sifat takruk. Itulah cerita dia. Itu cerita dia. Kreatif lah. Okey. Kan. Okay. Lagi? Ada ke tak? Okey. Okey, Macam seterusnya. mana? Okay. Kita nampak dekat sini ada sa'ah. Jam, Ustaz. Sa'ah ke? Sa'ah ka? Sa'ih. Sa'ah, ha'id. Sa'atul ha'id. Ah, Maknanya sa'ah ha'id. ni biasalah. Ni maknanya sekarang kita bermula dengan situasi-situasi yang ada di keliling kita lah. Nabda bi al-mawaqif haulana. Masalah sa'atul ha'id lazim nara sa'atul haid fil bais mawjud fil bais fil madrasah. Kemudian dari situ Okey. kita nak lazimkan dengan benda yang biasa yang kita nampak dulu kan. Okey, sa'ah ni betul kita nak cerita. Kaif tak pun, man. sa'ah. Man. Man siapa? Siapa dia? Mungkin kita boleh kata Fatimah. Fatimah. Okey, nama lain? Fatimah. Nama lain tak ada? Salatus subhi Okey. fi sa'ah arba'ah. Fi sa'ah rabi'ah. Subuh. Sa'ah sittah. Sa'ah sadisah. Fatimah tusalli as-subha fi sa'ati Fi sa'ati as-sadisati. as-sadisati. Itu antara ibarah-ibarah yang sesuai. Okey. Yang di dalamnya fihi al-jumlah ada jumlah mufidah yang ada mubtada dan khabar. Jadi ini antara latihan-latihan minat tadribas allati yata'awwadu biha at-tullab kulla yawmin. Limadha liktisabil maharah. Khasatan maharah kitabah wa maharah qiraah. Hadha lazim. Tapi yang serasa yang dekat dengan kita lah. Mawqif al-Quran lah. Mawqif Kulla yawmin al-Quran. naqra al-Quranul Karim. Fi solat naqra al-Quranul Karim. Jadi contoh Ustaz, kalau hari-hari kita baca surah Al-Fatihah kan, alhamdulillahi rabbil alamin. dalam kepala tu Aha. kita cari mana mubtada mana khabar. Okey, fikir. Sebab bila macam tu kita boleh faham. Alhamdulillahi Alhamdulillah mana rabbil mubtada? alamin. Aina mubtada? Alhamdu lillahi. Naam. Alhamdu mubtada. Lillahi khabar. Khabar khabar aina. Okey Ustaz. Khabar jenis apa tu, Aiman? Khabar ismiyah. Betul Ustaz? Alamak. Salah ke? Ini tadi tak. Lillahi tu li dengan Allah. Li dengan Allah. Li dengan Allah tu jar dengan majrur. Jadi khabar syibhil jumlah. Okey, baik. Kita nak perincikan dengan lebih terperinci lagi selepas ini dan kita nak buat pengukuhan tentang mubtada dan khabar. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian, tengok di sekeliling anda apakah barang-barang yang boleh kita jadikan mubtada dan tanya barang tersebut. Di mana, bagaimana, apa dia dan bila waktunya. Kenapa? Supaya kita dapat mencari khabar tu, betul Ustaz? InsyaAllah. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Mahir Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, ahlan wa sahlan min jadid ila bernamish Mahir Didik TV KPM. Al-yawm ma'i Aiman Sufyan Azman wa ma'a mualliman mumtazan wa huwa Ustaz Marzuki fil mawdu' al-yawm mubtada wal khabar. Baik, sekarang ni kita nak bicarakan mubtada khabar daripada sudut bagaimana kita nak mencari mubtada khabar dalam ayat suci Al-Quran. Ada ke Ustaz? InsyaAllah mestilah ada. Macam saya cakap tadi, mesti setiap ayat mesti ada mubtada khabar baru jadi mufidah. Kalau tak mufidah dia bukan ayat kan. Walaupun dalam kadang-kadang dalam Al-Quran ni uslub dia lain sikitlah. Dia bukan uslub yang literal biasa. Okey. Tapi kalau kita kaji memang adalah mestilah ada mubtada khabar. Cuba contoh dalam surah apa tadi? Surah Al-Ikhlas. Cuba Aiman baca. Ingat ke tak surah Al-Ikhlas? Saya cuba Ustaz. Okey, kalau lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Ingat lagi Ustaz? Alhamdulillah masih ingat ya. Okey. Sedap sangat surah Aiman sampai saya terlupa pula. Okey, jadi dalam surah Qul huwallahu ahad,
dia sebenarnya ayat ni dia agak complicated lah. Aha. Begitu qul, tu katakanlah itu dah di satu jumlah yang lain lah. Ini qul ya Muhammad, ini dari jumlah fi'liyah. Kita ambil daripada Allahus Samad ya. Allahus Samad, simbol kan? Dua kalimah itu dia. mubtada khabar. Allah mubtada, dia secara literal kita sebab dia mungkin kalau i'rab dia ada banyak ni. Aha. Allah As-Samad. As-Samad. Allah tu lah mubtada. Dan As-Samad itu adalah khabar dia. Baik, Allah apa dia? Tempat bergantung. Cuma nanti dia panjang lah i'rab ni sebenarnya, dia ada la mahal lam i'rab semua tu. Kita tak boleh cerita kat sini. Kita tengok ayat potongan ayat tu saja. Allahus Samad, lepas tu sama lagi Lam yalid lam yalid wa lam yulad. So ayat ni ada dua khabar kalau perasan. Oh. Allah yang pertama, apa dia khabarnya? As-Samad. As-Samad. Khabarnya siapa tu Aiman? Khabarnya adalah As-Samad. Ya, ayinau jenis apa tu? Jenis Mufrad ke, ismiyah ke? ismiyah Ustaz. Bukan As-Samad As-Samad satu seketul. So, iaitu sifat mufrad lah. oh mufrad Ustaz. Alamak. Mufrad. Saya terlupa lah Ustaz. As-Samad mufrad. Kemudian dia sambung dengan ayat tu, huwa juga, Allah juga, lam yalid Walam yulad. wa lam yulad. Lam yalid. Yalid tu apa maksudnya? Yalid tu dia tidak beranak dan memperanakkan. So bila tidak beranak ni dia fa'il lah. So jumlah apa tu? Khabar jenis apa? Khabar jenis apa Aiman? Ya Ustaz? Khabar jenis apa tu? Khabar jenis fi'liyah. Fa'il lah. Lam yalid. Lepas tu ada satu lagi. Lam yulad. Ada dua pula. Ini pun khabar juga. Okey. Tidak beranak, tidak diberanakkan. Itu sebenarnya aktiviti yang macam ni sebenarnya yang mengukuhkan tarsikh maharah wa fahmul talabah fil mawdu' ni lah tajuk mubtada khabar ni. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun sambung juga tu sebenarnya. Sebab ada wa tu semua khabar. Oh, semua khabar kepada okay. Semua sekarang ni subjeknya satu je. subjeknya satu. Apa dia, Man? Allah. Allah. Okey Ustaz. Maknanya seronok Ustaz kalau kita dapat tahu mubtada dan khabar di dalam ayat suci Quran. Betul. Bukan setakat kita baca je, tapi kita tahu maksud dan kita Tadabbur tahu lah. kedudukan ayat tersebut mubtada ataupun khabar. Ustaz, ni ada lagi satu Ustaz. Okey, ada lagi. Kitab kita ni pasal apa ni Ustaz? Kutubul Murajaah, Kutubul Murajaah. Kitab apa ni? Kitab Murajaah lah Kitab Murajaah. Kaifa nasif al-mafqih hadha ni? Okey. Kalau dulu, ingat tak masa first kita berjumpa tu, kita buat teroka kan? Okey. Saya buat apa, Man? Kita buat rak buku Ustaz. Apa guna rak tu? Raknya untuk menyusun buku-buku dekat boleh rak buat ayat tersebut. besar. Try. Okey Ustaz. Kita ambil satu buku lah. Jangan kutub ni jamak ya. Kita ambil satu kitab. Ambil satu. Muhammad lagi Ustaz. Tak, saya nak kitab tu jadi subjek. Oh, Jadi Alkitab Firruf. Alamak. Boleh, hebat, Ustaz? ya. Kita cukup. Anta mumtaz. Boleh lah, tu simple Boleh? lah. Alkitab Firruf. Al-kitabu ala rafi lah. Ala di atas rak. Ala rafi. Ala rafi. Maksudnya Itu simple kan? kitab-kitab tersebut disusun di atas Di rak. atas rak. Mana kitab tu Okey. jadi subjek. So, soalannya kat mana kitab tu? Kat mana? Ala rafi. Ala rafi. Kan? Okey. Kalau kita tanya man yuratib al-kitab. So ada orang lain yang akan susun kitab. So orang lain tu jadi subjek. Okey. So siapa orang tu, Aiman? Contoh? Siapa orang tadi? Muhammad. Muhammad lagi. Muhammad lagi. Kepala ni memang kat situ stigma ke Muhammad. Bukanlah nak kata Muhammad tak bagus. Betul lah bagus. Semua kita berkembang lah. Kita ada nama Azhar, ada nama Luqman, ada nama lagi. Siapa lagi? Syarif. Betul. Ada nama Adib kan. Kita try pakai Nadia pula lah. Nadia perempuan. So Nadia pastikan fail tu betul. Nadia. Okay? Kena betul-betul Ustaz. Betul. Nadia menyusun. Baik. Mungkin qabla an nantahi Ustaz, hal indaka ayun nasihah litulab. Nasihat litulab senang sajalah ya. Mumarasah, mutalaah. Itu saja. Litarsikh untuk menguatkan fahmina dan wa maharatina fil lughatil arabiyyah, okey, supaya dia jadi kelaziman. Benda nak jadi melekat tu kena kulla yaumin mumarasah. Muhawalah. Okay? Imma fil kitabah, awil qiraah, wil kalam. Sebab maharah 4 ni memang kena. Belajar bahasa, kita nak mainkan 4-nya, maharah, istima', kalam, qiraah, kitabah, kena banyakkan mumarasah. Terima kasih Ustaz. Yang paling penting Ustaz, bukan setakat di buku, tapi kita praktik terus di lagu. persekitaran kita Ustaz. Di lagu. Di lagu. Okey, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada Ustaz. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi dalam Mahir Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak nyanyi lagi, Man? Nak belanja lagi ya?
KPM